Hai, dalam video kita kali ini kita akan bincang tentang 8.2 ice table. Okey, sekarang ini kita ada graph reversible reaction di mana kita ada equation reaktan A menghasilkan reaktan produk B. Reaktan A initially, kalau saya letak sebagai 100 contohnya. Okey, so initial concentration bermula dari satu nilai dan semasa reaction bermula, concentration of reaktan ini akan decrease. Okay. Dan sampai satu tahap kita boleh nampak concentration of reactant ini akan achieve constant. Okay. Maksudnya concentration of reactant ini tidak akan berubah. Okay. Bagi produk pula, concentration of product bermula daripada kosong, iaitu sebelum reaction berlaku, produk ini tiada. Okay. Dan masa reaction berjalan, concentration of product ini akan bertambah. So that's why kita nampak graph ini increase. So dia akan increase dan sampai satu tahap dia akan concentration of product ini akan constant. Concentration of product dan concentration of reactant akan achieve constant bila reaction ini telah mencapai dynamic equilibrium ataupun dia telah achieve dynamic equilibrium. Jadi kalau kita tengok dekat sini, concentration of reactant dan product ada 3 tahap, iaitu sebelum melakukan reaction, iaitu kita panggil sebagai initial concentration. Semasa semasa reaction bermula, apa yang berlaku? Concentration of product dan concentration of reactant akan melakukan perubahan di mana product akan increase dan concentration of reactant pun akan decrease. Concentration dekat sini kita panggil sebagai change concentration. Okey, di mana concentration ini sedang melakukan perubahan. Dan concentration yang ketiga di mana reactant and product ini telah achieve equilibrium, kita panggil sebagai equilibrium concentration. Okey, oleh kerana kita ada 3 jenis concentration, iaitu initial, change and equilibrium. So daripada situ kita dapat teknik I, C, E table di mana kita menyelesaikan masalah ataupun soalan menggunakan teknik ICE table. Okey, dalam exam kita mempunyai 2 jenis soalan. Okey, soalan mana yang kita perlu gunakan ice table? Okey, so first of all kita kena tahu kalau kita nak tuliskan KC and KP, contoh saya ada equation A jadi B. So saya nak tuliskan KC, saya akan tuliskan concentration of B to the power of P over concentration of A to the power of A. Okey, di mana concentration ini ialah nilai concentration at equilibrium. Okey, concentration at equilibrium. Kalau soalan itu telah bagi nilai ataupun telah bagi maklumat concentration ataupun partial pressure dalam equilibrium, soalan itu tidak perlu tuliskan ice table, tak perlu guna teknik ice table. Okey, bila korang kena guna teknik ice table, contoh yang dalam contoh soalan yang kedua, jenis soalan yang kedua, okey, iaitu di mana kalau soalan minta concentration ataupun partial pressure dalam equilibrium, tapi soalan bagi nilai concentration and partial pressure initial. Okey, dia bagi initial, soalan minta at equilibrium. So kita kena tahu initial nak jadi achieve equilibrium concentration, dia perlu melakukan change. Okey, so maksudnya apa? Kalau korang tengok ada value untuk initial concentration ataupun initial partial pressure dan soalan minta concentration ataupun partial pressure dalam equilibrium, maksudnya dekat sini kita ada 3 jenis concentration, iaitu I, C and E. Maka korang kena buat ice table. Okay, example 1, kita ada soalan at a constant temperature 0.1 molar of FeSCN 3+ is dissolved readily in water to give a red solution. Okay, so ini akan hasilkan ini. So ini adalah initial concentration for FeSCN2+. At equilibrium, kita ada concentration FeSCN2+ have dropped to 0.02 molar. Maksudnya kita ada concentration of FeSCN2+ pada equilibrium. Soalan minta carikan concentration of Fe3+ dan SCN- dalam equilibrium. So soalan minta concentration ini dalam equilibrium dan kita perlu carikan nilai value untuk Kc. So apa yang kita boleh tengok dekat sini, kita ada value untuk initial dan kita ada value untuk at equilibrium dan kita nak cari Kc. So kalau kita tahu Kc, penulisan formula Kc ialah
concentration of Fe3 plus times concentration SCN minus over concentration FeSCN2 plus. Okay, dekat sini kita dah ada concentration FeSCN2 plus at equilibrium. So ini kita dah ada, iaitu 0.02 molar. But untuk Fe3 plus dan SCN minus, concentration ni kita tak ada. So macam mana kita nak cari? So oleh kerana kita ada value untuk initial dan value untuk equilibrium, so kita boleh cari menggunakan teknik ICE table. Okey, di sini kita dah senaraikan initial concentration dan concentration at equilibrium, iaitu 0.1 and 0.002. Okey, kemudian kita akan tuliskan ICE table. Okey, so step nak tuliskan ICE table ialah tuliskan equation yang kita ada dulu, iaitu FeSCN2 plus hasilkan Fe3 plus aqueous dan SCN minus aqueous. Okey, kemudian kita buat pecahan. Okey, satu kita ada 4 baris. So kita buatkan kolom untuk FeSCN2 plus, buat kolom untuk Fe3 plus aqueous dan kolom untuk SCN minus. Okey, kemudian baris yang kedua, oleh kerana kita sekarang ini tengah buat ICE table, so untuk baris yang kedua ini kita akan tuliskan initial concentration. Okey, iaitu initial concentration untuk FeSCN2 plus iaitu 0.1 molar. Bagi Fe3 plus dan SCN minus, oleh kerana diorang ni produk, maka mereka bermula dengan nilai kosong. Kemudian apa yang berlaku untuk achieve equilibrium? Initial concentration ini perlu melakukan perubahan. So, apa yang berlaku kepada concentration of reactant? Concentration of reactant ini akan decrease. So, kita akan tulis negative X. Kenapa X? Sebab X ini nilai yang kita tidak tahu. So, kita tak tahu berapa yang dia berubah, sebanyak berapa. Okey, so sekarang ini untuk Fe3 plus pula dan SCN minus, oleh kerana mereka ini produk, so kita akan tuliskan positive X. Kenapa? Sebab produk akan increase. Okay, lastly, dalam ICE table kita ada baris untuk equilibrium concentration. Okay, di mana dekat sini kita dah ada maklumat tentang concentration FeSCN2 plus. So kita letakkan nilai 0.02 dan di sini kita akan buat 0 tambah X equals to X, dan SCN minus kita ada initial concentration 0 setelah melakukan perubahan sebanyak positive X. So, concentration ini akan berubah menjadi X. Soalan minta kita cari concentration at equilibrium for Fe3 plus dan SCN minus. Sekarang ini kita dapat concentration at equilibrium untuk Fe3 plus dan SCN minus ialah equals to X. Tapi sekarang ni kita nak value untuk X ni berapa. So, kita kena faham concentration at equilibrium equals to concentration initial tambah concentration semasa change. So, kita ada concentration at equilibrium for FeSCN2 plus iaitu 0.02. Okay, concentration initial ni ialah 0.1 tolakkan dengan X. So, kita akan dapat nilai X iaitu 0.98 molar. Okay, so kita dapat nilai dekat sini concentration of Fe3 plus equals to X. Maka concentration of Fe3 plus equals to 0.98 molar. Dan concentration of SCN minus juga equals to 0.98 molar. So, kita dah selesaikan ini. Kemudian kita akan cari nilai Kc. So, formula Kc equals to concentration of Fe3 plus times concentration of SCN minus at equilibrium over concentration of FeSCN2 plus at equilibrium. So, kita akan dapat nilai dia ialah 0.98 times 0.98 over 0.02. So, kita akan dapat nilai 48.02. Okay, example 2, the atmospheric oxidation of nitric oxide 2NO plus O2 produce 2NO2 gas was studied at 1.84 degree Celsius with initial pressure. Okay, kita ada initial pressure 1 atm of NO and 1 atm of O2. At equilibrium, concentration of oxygen is 0.506 atm. Calculate the Kp. So, dekat sini kita ada maklumat untuk initial dan soalan minta, kalau soalan minta Kp, maksudnya soalan mesti ada nilai untuk equilibrium. Okay, daripada soalan kita dapat initial pressure untuk NO dan O2 dan pressure at equilibrium for O2.
Okey, kemudian soalan minta Kp. Maka dekat sini Kp memerlukan pressure at equilibrium. Okey, maka dekat sini oleh kerana kita ada initial dan kita nak cari nilai dekat equilibrium, maka kita perlu selesaikan soalan ini menggunakan ice table. Okey, so ice table kita perlu buat ialah initial, change and equilibrium. So kita tuliskan dia punya unit ialah bukan molar sebab ni adalah Kp pressure. So unit untuk pressure ialah APM. Okey, kemudian kita tuliskan dia punya equation dan bahagikan kepada 3 kolom. Okey, step seterusnya kita masukkan nilai yang kita ada daripada soalan. So kita ada pressure initial for NO dan pressure initial for O2. Dan kita tahu NO2 ialah produk, maka dia bermula dengan kosong. Okey, and then seterusnya kita ada maklumat untuk pressure of O2 at equilibrium. So masukkan nilai 0.506 atm. Okey, seterusnya kita akan untuk achieve equilibrium, initial concentration akan melalui changes. Okey, so apa changesnya? NO ialah reactant, maka dia punya pressure akan berkurang. So kita akan labelkan sebagai minus. Okey, and then oleh kerana NO mempunyai 2 mol NO, maka kita akan tolakkan dengan 2X. Okey, untuk oksigen, oleh kerana dia adalah reactant, maka dia punya pressure akan decrease. Signnya adalah negatif. Okey, kemudian kita tolakkan dengan X. Kenapa X? Sebab sini ada 1 mol sahaja O2. Okey, untuk NO2, oleh kerana dia produk, maka pressure ini akan increase. Oleh kerana pressure akan increase, simbolnya adalah positif. Okey, and then positif berapa? Oleh kerana ada 2 mol of NO2, maka changes for NO2 ialah positive 2X. At equilibrium ialah nilai initial tambah nilai change. So kita akan dapat at equilibrium 1 minus 2X dan NO2 equals to 2X. Soalan minta kita calculate nilai Kp, maka Kp expressionnya ialah PNO2 to the power of 2 over pressure for NO to the power of 2 times pressure of O2. Okey, so kita kena tahu pressure of NO2, NO dan O2 at equilibrium. Okey, so sebelum itu kita kena selesaikan nilai X dahulu. So kita akan ambil value daripada O2. Okey, so concentration at initial tambah concentration at change equals to concentration at equilibrium. Maka kita boleh guna teknik ni untuk dapatkan nilai X, iaitu 1 plus minus X equals to 0.506 ppm. Maka kita akan dapat X equals to 0.494 atm. Okey, kita dah dapat X 0.494 atm, maka kita boleh dapat value NO, pressure NO 1 minus 2X equals to 1 minus 2 times 0.494, maka kita akan dapat for pressure NO at equilibrium equals to 0.012 atm. Untuk NO2, pressure ni ialah 2 times X, so 0.494 times 2, so kita akan dapat 0.988 atm. So kita masukkan nilai dalam Kp, kita akan dapat for NO2 0.988 to the power of 2 over 0.012 to the power of 2 times 0.506. So kita akan dapat nilai Kp equals to 1.32 exponent 24. Example 3, at 1280 degrees Celsius, the equilibrium constant Kp for the reaction is equal to 20.4. Okay, if the initial partial pressure for P2X6 is 0.4 atm, so dibagi initial, calculate the partial pressure of this species at equilibrium. Soalan bagi Kp dan soalan bagi initial pressure. Soalan minta partial pressure at equilibrium. Maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu selesaikan soalan ini dengan menghasilkan ice table. Okay, seterusnya kita akan buatkan ice table. P2X6 produce 2Px3. So kita akan buat 2 kolom. Okay, kemudian kita akan tuliskan initial, change dan equilibrium. Oleh kerana dia adalah pressure, maka kita akan tuliskan unit atm. Okay, and then kita masukkan nilai untuk P2X6 sebanyak 0.4 dan initial untuk 2Px3 oleh kerana dia produk, so dia equals to 0. Dan berlaku perubahan bagi P2X6, so dia akan decrease, so kita akan buat minus X, dan 2Px3 akan increase, so kita akan tambah 2X sebab 2 mol of Px3. Maka at equilibrium kita akan dapat 0.4 minus X dan 2Px3 equals to 2X.
Okey, sekarang ini kita ada value untuk KP equals to 20.4. So nak dapatkan value untuk pressure untuk P2X6 dan 2Px3, maka kita akan tuliskan expression for KP. So KP equals to pressure of Px3 to the power of 2 over pressure P2X6. Okay, so kita masuk nilai KP equals to 20.4 equals to Px equals to 2x to the power of 2 over 0.4 minus x. Okay, untuk selesaikan x, kita akan buatkan quadratic equation. So kita akan hasilkan quadratic equation iaitu 4x2 plus 20.4x minus 8.16 equals to 0. Okay, by using calculator, kita akan selesaikan quadratic equation. So kita akan cari mode and then kita cari equation quadratic. Kemudian kita masukkan nilai 4, kemudian 20.4, C negative 8.6. At the end kita akan dapat value untuk x1 equals to negative 5.47 dan value untuk x yang kedua ialah 0.3727 ataupun 0.373. Daripada quadratic equation kita selesaikan, kita akan dapat dua value iaitu negative 5.473 dan 0.373. Dekat sini negative value ini kita akan neglect. Kenapa neglect? Sebab concentration tak akan jadi negatif. So kita akan ambil nilai x is equal to 0.373 molar. Okey, seterusnya kita boleh selesaikan pressure untuk P2X6 dan Px3. Okay, pressure P2X6 equal to 0.4 minus x, maka 0.4 minus 0.373. Therefore, pressure P2X6 kita akan dapat 0.027 atm. Okay, untuk pressure for Px3 equals to 2x, maka 2 times 0.373, maka pressure for Px3 equals to 0.746 atm.